Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar adik-adik Akmal? Ustaz harap adik-adik terus bersemangat untuk mengejar cita-cita adik-adik menjadi hafiz Al-Quran dalam masa 1 tahun ataupun kurang. Okey. Hari ini Ustaz nak kongsikan sikit tentang kesan Al-Quran pada mereka yang menghafal Al-Quran. Pada mereka yang menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat yang selalu berada di sisi dia, selalu berada di samping dia. Okey. Kesan yang pertama ialah Al-Quran menjadikan kehidupan kita lebih afdal. Kehidupan kita lebih baik. Bila kehidupan menjadi lebih baik, maka segala urusan kita dipermudahkan, rezeki kita dimurahkan, akal fikiran kita dilancarkan, kehidupan kita lebih bahagia dan kita akan rasakan kebahagiaan yang tak dapat kita gambarkan. Macam mana Al-Quran boleh jadikan kehidupan kita lebih bahagia, kehidupan kita lebih afdal? Sebab kita hidup dengan Al-Quran, kita hidup dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, iaitu kalamullah. Jadi membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran adalah salah satu sebahagian daripada sebaik-baik amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahawa dengan berzikrullah, dengan memperingati Allah Subhanahu wa taala, tenang tenteramlah hati manusia. Jadi akan ada pada orang yang menghafal Al-Quran ketenangan dalam hidup mereka, ketenangan dalam diri mereka. Apabila mereka merasakan kebahagiaan, mereka akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mereka ditimpa kesusahan, ditimpa musibah, mereka akan bersabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan bersabar dengan ujian yang mereka hadapi, sebab mereka tahu Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah lagi nikmat kepadamu. Mereka juga tahu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah cukupkan kepada orang yang bersabar ni dengan pahala yang tak terkira. Jadi orang yang menghafal Al-Quran juga, apabila dia terbuat maksiat, apabila dia terbuat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia takkan lambat-lambatkan untuk bertaubat kepada Allah. Dia akan mempercepatkan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tu yang pertama. Kesan yang kedua ialah Al-Quran dapat meningkatkan keimanan kita. Seperti yang Nabi SAW ada bersabda, mafhum dia bahawa keimanan seseorang dia akan bertambah dan berkurang. Jadi kita sebagai orang yang Muslim, orang yang menghafal Al-Quran, wajiblah untuk kita menjaga iman kita, menjaga iman kita dan menambahkan lagi, mempertingkatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana untuk kita tambahkan keimanan kita kepada Allah? Salah satunya ialah dengan membaca Al-Quran, dengan menghafal Al-Quran. Sebab selagi banyak kita baca Al-Quran, selagi rapat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam surah Al-Anfal ayat 2. Dia kata, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman ini, dia orang yang bergetar jiwa mereka apabila mendengar nama Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan bertambah keimanan mereka apabila diperdengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran dapat mempertingkatkan lagi keimanan kita, memperkuatkan lagi rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tu yang kedua. Okey, kesan yang ketiga pula ialah akhlak seorang yang menghafal Al-Quran. Jadi seperti yang kita tahu, Nabi SAW akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Okey, jadi
orang yang menghafal Al-Quran dia akan dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Dia akan dihiasi dengan akhlak-akhlak yang baik. Kerana dia berusaha untuk beramal dengan ayat-ayat yang dia baca, ayat-ayat yang dia hafal. Dan dia akan berusaha untuk menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai petunjuk dan pembimbing dalam seharian dia. Okey, contoh-contoh sifat akhlak orang yang menghafal Al-Quran. Yang pertama, orang yang menghafal Al-Quran dia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak kira dalam keadaan sembunyi ataupun terang. Yang kedua, orang yang menghafal Al-Quran dia akan membiasakan diri dia dengan berbakti kepada ibu bapa dia. Yang ni ustaz dapat rasakan dalam keluarga ustaz. Memang kami diajar, dididik dalam keluarga kami daripada kecil sampai sekarang untuk berbakti kepada ibu bapa, tak kira dalam keadaan dalam keadaan senang ataupun susah. Okey, yang ketiga, sifat yang ketiga, orang yang menghafal Al-Quran dia akan jaga lisan dia. Dia akan jaga tutur kata dia. Yang ni Tok Min selalu nasihatkan kepada ustaz daripada kecil sampai sekarang. Ustaz ingat dia kata Al-Quran ni sifat dia sangat suci, dia sangat bersih, dan dia tak akan duduk pada, dan dia tak akan ada pada hati-hati yang kotor. Jadi bila kita bercakap dengan perkataan yang kesat, dengan kata-kata yang tak elok, kata-kata yang kotor, maka dia akan beri kesan kepada hati kita. Jadi sebab tu bila kita nak hafal Quran susah sangat. Sebab apa susah sangat ni? Sebab salah satunya kita tak jaga lisan kita, kita tak jaga perkataan kita. Okey, yang keempat, sifat orang yang menghafal Al-Quran ialah dia akan menjaga adab dia dengan guru-guru dia. Yang ni sepatutnya kita jadikan dia yang pertama, kerana keberkatan seorang guru itu sangat penting untuk menjamin keberkatan diri kita dalam menghafal Al-Quran. Adik-adik kalau di sekolah dengar kata-kata ustaz, dengar nasihat ustaz. Ustaz suruh diam dalam saf, kena diam. Ustaz suruh tidur, kena tidur, jangan main. Okey, yang tu kesan yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat pula, Al-Quran dapat membantu untuk memperkuatkan ingatan kita, mempertingkatkan lagi daya ingatan kita. Yang ni keistimewaan pada orang yang menghafal Al-Quran. Special orang yang menghafal Al-Quran ni, sebab bila dia membaca Al-Quran, bila dia bermurajaah Al-Quran, maka otak dia akan selalu bekerja. Jadi dengan rangsangan Al-Quran terhadap otak secara terus menerus, insya-Allah kita akan dijauhkan dengan penyakit lupa. Sebab tu kalau kita tengok ramai ulama-ulama, walaupun dia orang dah tua, tapi dia orang masih lagi dapat ingat lagi Al-Quran dia. Bukan sekadar Al-Quran, kitab-kitab matan dan sebagainya. Jadi kalau adik-adik ada ruang masa kat rumah, search dalam internet tips-tips pelajar cemerlang. Macam mana dia dapat cemerlang dalam pelajaran mereka. Dia orang akan ceritakan tentang sebelum dia orang mengulang kaji pelajaran, dia orang akan membaca Al-Quran sekurang-kurangnya 1 juzuk ataupun setengah juzuk sebelum mengulang kaji. Ni nak menunjukkan bahawa Al-Quran dapat membantu untuk kita memperkuatkan lagi daya ingatan kita. Tapi ini tak bermaksud ustaz tak katalah ini nak tak bermaksud bahawa kita tak perlu ulang Al-Quran. Tidak. Yang ni kita kena ingat. Kalau kita tinggal Al-Quran sekali, kalau kita tinggal Al-Quran tak mengulang, nanti akan susah untuk kita dapat ingat balik. Perlu semangat yang kuat untuk ingat semula Al-Quran yang kita lupa. Nabi SAW ada buat satu perumpamaan untuk orang yang menghafal Al-Quran. Dia kata orang yang menghafal Al-Quran ini seumpama orang yang mengembala unta. Dia kata orang yang mengembala unta, kalau dia jaga unta dia betul-betul, dia ikat betul-betul unta dia dan tak lalai dalam menjaga dia, maka unta tu tak akan hilang. Tapi kalau dia buat sambil lewa,
tak ikat betul-betul, lalai dalam menjaga unta dia, maka unta dia akan hilang. Unta kalau dah hilang memang susah untuk cari. Tapi Nabi kata Al-Quran lagi cepat hilang daripada unta tersebut. Jadi walaupun perlu hafal Al-Quran di rumah bersungguh-sungguh, tapi jangan lupa untuk hafal ulang. Okey. Sabar-sabar juga, tapi sabki manzil jangan tinggal. Okey, sekadar tu saja yang Ustaz nak kongsi hari ini. InsyaAllah Ustaz harap adik-adik dapat amalkan apa yang Ustaz nasihatkan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.